Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak ambil satu tajuk seperti mana yang disebutkan, yang diminta kepada saya untuk bercakap pada malam ini sebagai satu semakan ataupun muhasabah diri kita, iaitu tajuk khusus berkenaan dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhau'il wahyain, iaitu bab mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut neraca Quran dan hadis. Itu perbincangan khususlah. Jadi seperti yang kita semua maklum, kita duk belajar sama dah lah, bahawa ibadat kita ni dikatakan ibadat, diterima ibadat yang dilakukan oleh seseorang Muslim itu apabila ibadat itu dia warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia ada satu, kita kata, bersambung dengan Nabi lah, ataupun dalam bahasa mudah kita kata hak tu jelas Nabi buat gitu. Barulah ibadat itu dikira sebagai ibadah. Kalau tidak, dia tidak ibadat. Seperti kita semaya tetapi tidak serupa dengan Nabi semaya, itu dia tidak jadi ibadat. Lepas tu dia jadi ke dia ikut kita nak pun nama ke dia pun. Nah, yang pentingnya tidak ibadat itu. Jadi kalau nak suruh ibadah ni, orang panggil ibadat lah. Sebab tu dalam hidup kita ni, kalau kita belajar, ulama bahagi dalam Islam ni, dia ada bahagi. Kalau kita ngaji fiqh ke, dia bahagi, ada ibadat ataupun pembahagian lebih mudah lagi. Sebab pembahagian ni kadang-kadang dia berbeza-beza mengikut ulama. Cuma saya nak ambil satu bentuk pembahagian. Bila kita bercakap tentang cara hidup Nabi, bila kita bercakap tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama bagi tiga. Yang pertama, amalan Nabi yang bersifat kita kata sunnah, amalan ataupun sunnah, hak tulah ya tu. Amalan Nabi yang bersifat wajib kita ikut. Amalan hak wajib, ni kita kena buat lah. Hak kita panggil amalan-amalan fardu, semaya fardu, puasa fardu, sedekah fardu, hak fardu-fardu. Tu amalan Nabi. Termasuklah bab akidah tu. Hak tu hak asas sungguh dah tu. Selagi dia panggil amalan-amalan hak sunat. Sunat yang dimaksudkan kalau tak buat pun tak dosa. Tapi buat boleh pahala. Tu biasa diterjemah gitulah. Peringkat awalnya diterjemah gitu. Dan dia ada huraian dia. Huraian dia. Fungsi hak sunat ni sebagai nak membantu jikalau berlaku kekurangan kepada amalan-amalan yang wajib tu. Misalnya kita kata, sebab dalam Islam ni dia ada satu amalan tu, dia ada dua hukum paling kuat. Kalau misalnya kata semaya fardu, dia ada hak sunat dia. Hak sunat ni banyak lah. Hak fardu tak banyak semaya ni. Semaya 5 waktu tu lah. Kalau lain tu kita kata, kalau wajib pun boleh jadi wajib kifai, yang ni fardu kifayah. Puasa wajib, puasa wajib ni bulan Ramadan ya. Gitu asasnya. Begitu juga sedekah wajib, kita panggil zakat tu. Sama ada zakat tu, zakat tak kira lah, zakat tu ada pembahagian dia pula. Tu baca Quran ada hak wajib dalam sembahyang. Fatihah tu rukun sembahyang. Jadi kalau kita perhati dalam agama kita ni, hadirin-hadirat, hak fardu ni dia tidak banyak, hak wajib ni dia tidak banyak kalau nak dibandingkan dengan hak sunat. Sebab sembahyang sunat ni banyak, sembahyang sunat dengan tahajud lagi. Lepas tu sunat orang panggil kapit fardu,
sunat duha, banyak sunat ni. Kadang-kadang setengah orang kita tu jadi terbuat hak tidak warik pun ada. Nah, saya jumpa dalam buku terkejut 2-3 kali baca. Semaya sunat kencing. Omong-omong tu baru dengar. Saya pergi, betul ada sahabat saya panggil makan, pergilah. Betul dia panggil tak amal. Kita duduk tepi meja dia agak, tengok ada buku, duduk belak-belak tengok buku amalan harian. Saya pun tak ingat. Duduk belak-belak tengok tu, ada yang tulis situ. Sunat kencing, lepas kita kencing, mana ambil semaya lah. Lepas tu kita semaya 2 rakaat. Dia tulis itu sunat kencing, salatul bauli. Kita kata momon ni baru dengar, rupanya kita ni banyak lagi tak tahu. Saya tak tahulah dia tukar dengan solat tak sunat wuduk, tak tahulah. Tapi dia tulis itu solat kencing, salatul bauli. Kita kata banyak. Jadi kalau nak ngaji kita rupanya banyak lagi kita tak tahu. Banyak hadirat kita jumpa sekarang ni hak kita tak tahu. Kita pun baru tahu lama dah ngaji kat lah tu tak. Tapi banyak kita jumpa hak kita tak jumpa dalam kitab zaman ni. Maknanya banyak lagi hak kita tak tahu. Jadi kadang-kadang tu kita tak tahu pasal dah tu. Ada juga tak cakap cari dalam kitab. Ilmu ni berkembang cepat zaman ni hadirat. Pelik-pelik. Baik, lagi amalan Nabi juga yang dipanggil amalan yang mubahat, yang harus. Dia tak lagi 3 tu ya. Ada hak wajib. Wajib ni sama ada dari sudut akidah, dari sudut syariat, ataupun boleh jadi dari sudut akhlak. Perkara wajib dari sudut akhlak. Ada juga. Tu boleh dibincang semula lah. Jadi hak harus, hak sunat, hak harus. Tu. Baik. Jadi bila kita kecek nak ikut Nabi, dia kena ikut semua tu. Dia kena ikut semua. Ikut semua lagu mana? Hak wajib tu memang kita kena buat lah. Misalnya berakidah dan seperti akidah Nabi. Tu orang Islam. Bila kita masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, maka semua yang Nabi buat, yang kita kena buat. Itu asas dia gitu. Asas dia gitulah. Setakat hak kita boleh buat. Ni saya nak beri kerangka biar kita faham dulu. Dalam bab amalan kebaikan hadirat. Hak baik, memang kita kena buat semua setakat hak kita boleh buat. Dia kecek dia guna bahasa gitu, mastata'at. Lagi hak Nabi tak benar kita buat, ya kita berambil perkara mungkar, fahsyak, maksiat. Hak tu kita kena hindari. Kena hindari, kita kena jauhi. Dia tidak sebut dalam syariat ni benda mungkar ni kita kena tinggal seboleh-bolehnya. Dia tak kecek gitu. Sebab benda mungkar ni dia tidak banyak, benda maksiat ni dia tidak banyak. Boleh bila banyaknya benda hak tidak mungkar, hak tu banyak. Dan kalau kita nak buat semua, boleh kata-kata alih. Misalnya kita atas seorang diri kita sebagai Muslim, kita nak buat semua daripada masuk bilik air, kita nak ikut Nabi sampai merentah negeri. Sebab kita bukan pemerintah. Tetapi membantu pemerintah tu kita boleh buat. Apa yang saya nak sebutnya dalam syariat ni, bukan semua orang boleh buat benda baik. Dan Allah Maha tahu dia mampu setakat mana. Dan kita kena buat semaksimal mungkin, setakat kita boleh buat, kita kena buat. Kalau kita boleh buat, kita tak buat, situlah kita kena jawab di hadapan Allah SWT. Allah tahu kita tak boleh nak tipu Allah SWT. Kata Allah, kita tak boleh tak erak kita. Tuhan tahu kita erak ke tidak sebenarnya. Sebab saya sebut sama lah, nak tipu orang lain boleh, nak tipu bini, nak tipu tua boleh, nak tipu Allah tak boleh. Tapi kalau dalam perkara-perkara kejahatan, dia tak boleh. Dia mesti memang manusia mampu untuk meninggalkan. Sebab ulama kata barang tinggal dengan barang buat ni, barang tinggal ni dia lebih mudah. Nak buat tu lebih payah. Benda kena tinggal, mana jangan buat, sebenarnya lebih mudah. Cuma kadang-kadang seseorang yang sudah lama dah buat benda mungkar, dia nak tinggal tu jadi payah. Itu kerana faktor lain, bukan faktor fitrah tu, tapi faktor dia jadi tabiat bila buat tu jadi payah nak tinggal. Tetapi hakikat sebenarnya kalau dibincang oleh ulama, amalan maksiat ni asalnya hak tu manusia boleh tinggal, lebih mudah untuk tinggal. Gitu. Baik. Jadi dalam perbincangan kita ni mengikut bab ittiba' ini,
Hak ni menjadi asas dalam agama. Tak ada hak ni, tak ada lah kelebihan kita sebagai seorang Muslim. Apa sahaja kita buat. Misalnya saya nak kecek dalam 3 konsep tadi lah. Perkara hak wajib dalam bab akidah, kita rasa kita okey dah. Nak dalam bab akidah. Oh pandailah hak tu pandai benar kita duk ngaji akidah, nak supaya akidah ni betul ala siratim mustaqim, mengikut jalan yang lurus seperti yang ditunjukkan oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Hak tu jelas. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah tauhid. Dan akidah ni dia boleh rosak seperti yang kita maklum. Begitu juga dalam bab syariat. Perkara hak wajib, kita buat belaka dah. Tapi perkara yang wajib ni puan hadirin, kalau kita tidak ikut Nabi, kita buat pandai-pandai kita, maka dia tak lepas hukum wajib itu. Dia tak akan lepas hukum wajib. Tak sedar ayat lah. Kita kata aku buat semua, itah dari semaya, tetapi kita buat tak serupa dengan Nabi suruh. Sebab ibadat ni dia amrun tauqifi dia panggil. Ibadat ni satu perkara yang kita kena ikut. Kita tak boleh buat sendiri tu. Tidak diizinkan. Itu hak Nabi sebagai sahibus syariah, tuan punya syariat yang dihantar khusus oleh Allah sebagai rasul. Allah dia sahaja yang boleh buat ibadat. Sebab apa? Kenapa orang lain tak boleh? Misalnya kita kata wali ke, ulama ke, sahabat sendiri ke, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh tentu benar daripada Allah. Itu yang sebenarnya cerita mudah. Orang lain ni walau alim tak mana, walaupun sahabat seperingkat sahabat pun dia tak boleh buat ibadat. Dia kena tiru Nabi juga. Apa gitu hadirat? Kenapa gitu? Sebab faktor wahyu. Wahyu Nabi ni, manusia seperti kita, beza dia kerana wahyu. Dia terima wahyu. Seperti kita Nabi ni. Tidak kata bila dia jadi Nabi ni maka dia jadi hilang sifat basyariyah. Basyariyatul Rasul. Waktu bahas khusus dalam kitab. Manusianya Rasul itu. Rasul ni manusia. Bila kata manusia, sifat asas manusia tu ada. Cuma dia kalau marah, Nabi ada marah. Benci pada seorang, Nabi ada sifat benci, bukan tak ada. Itu sifat manusia. Sebab tu kalau kita tengok orang tak ada sifat benci, tak ada sifat marah, tidak orang belah mana dia tu. Tidak orang belah mana. Oh dia ni tak marah ni. Yang saya kata Ibn ni tak ada lagi. Dia mesti dia jadi cacat kalau tak ada langsung. Dia kena ada pun. Cuma kelebihan Nabinya, dia mampu kawal perasaan marah. Dia pandai letak sini patut marah, sini tak patut marah. Kalau nak marah sini, siapa mereka perang lah. Marah tu, marah kerana agama. Sayyidina Umar. Kalau buat peribadi dia tak apa, tapi kalau buat agama tak boleh dia. Dia kena letak. Mana dia tak balas laki benda-benda sikit-sikit ni. Tidak seperti kita ni tak boleh. Kalau buat kita tak boleh selis sikit, tak patut balas. Maknanya kita ni gagal letak kemarahan tu kena pada tempat. Jadi Nabi seperti kita, cuma dia letak tu tepat. Dia urus diri dia, urus emosi dia dengan cara yang betul. Dan itulah sebenarnya yang dikatakan adil sahabat. Nabi ni sebab dia di bawah bimbingan Allah, terima wahyu, maksum dan sebagainya. Dan sahabat dikatakan adil tu, mana dia letak tu kena dengan kehendak agama. Hatta kalau dia buat salah pun masih betul lagi dia. Sebab apa? Dia akan bertaubat. Khatib Baghdadi kata tak ada seorang pun sahabat ada pernyataan dia buat salah dalam hadis, tiba-tiba senyap gitu, tak ada disebut dia bertaubat. Tak ada. Sehingga ulama yang mengkaji hadis, dia kata kita boleh cek hadis tu palsu sekiranya menyebutkan keburukan sahabat tapi tidak sebut bahawa sahabat bertaubat. Itu tanda hadis tu palsu. Siapa tahu tu? Maknanya hadis tu sebab sebut keburukan sahabat tu, kata ulama, dia sebagai anak tangga untuk dia naik tinggi dalam agama. Misalnya ada hadis menyebutkan sahabat berzina zaman Nabi, kemudian dalam hadis yang sama dia diampunkan oleh Allah selepas dia bertaubat dan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati, dan Nabi semaya jenazah dia. Itu makna kedudukan sahabat. Itu maknanya adil. Jadi dalam konteks ittiba' ikut Nabi ni, sebab kenapa ittiba' ni Nabi sahaja, orang lain tak boleh.
Ni orang panggil ittiba' hakiki. Dia bagi dua pula situ hadirat. Hak kita ikut ulama, kita taklid pada mazhab Syafi'i ini, hak ni dia panggil ittiba' majazi. Tapi kita sebut istilah sikitlah. Tidak ada payah mana tu. Maksud ittiba' hakiki ni maknanya hak kita ikut Nabi itulah hak sebenarnya. Jikalau hadis tu sahih lah. Hak kita dia ikut ulama, dia ikut Imam Malik, kita dia ikut Imam Malik, kita dia ikut Imam Ahmad, kita dia ikut Imam Syafi'i, kita dia ikut Imam siapa, Imam Bukhari dan sebagainya. Hak tu sebenarnya setelah kita tahu mereka mengikut Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab hadis, kalau ulama waktu ambil pendapat, ulama ni waktu ambil pendapat, tiba-tiba ulama lain waktu ambil pendapat, ulama tu waktu keluar hadis, orang akan ikut dia. Tu pesek ulama. Ulama juga, tapi tengok orang-orang nilai pendapat dia. Sebab apa nak nilai tu? Nak tengok betul dia ni pendapat dia kena ke tak dengan Nabi. Sebab tu ulama ni kalau dia waktu pendapat dia berhujah mesti ada hadis. Kalau tak ada hadis, orang akan perhati ni pendapat dia. Orang tak ikut kecuali benda tu memang tak ada dalam nas, masalah baru. Tu barulah diikut. Tapi hakikatnya sebenarnya ikut Nabi. Kita ikut ulama ni maknanya kita ikut Nabi hakikatnya. Di sinilah hadirat. Maknanya kita tidak boleh ta'assub kepada mana-mana ulama talih. Punah kita. Kita kena ta'assub kepada Nabi. Sebab apa? Sebab dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak cerita bab wahyu ni panjang tidak pada habis waktu malam ni kitanya. Sebab apa? Sebab apa hadirat? Kalau kita perhati orang-orang yang terlibat dengan ajaran salah ni, dia nak tu. Dia nak supaya orang faham bahawa dia ni tinggi rohani dia sampai peringkat dia boleh ambil maklumat hak orang lain tak boleh ambil daripada sumber yang tidak biasa. Dia nak tu. Tu ciri ajaran salah. Hak tu yang mimpi nak malam tu. Mimpi nak malam, mimpi jumpa Nabi, dia nak ayat sebenar dia. Nak ayat dia boleh akses maklumat direct. Dia nak ayat dia boleh ambil maklumat lain daripada saluran biasa. Tu sebenarnya hadirat, sebenarnya. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni kalau kita baca tentang sirah sejarah sahabat dan ulama kita yang muktabar, Imam Syafi'i ke apa, Imam Suyuti ke, walaupun ulama ni kita mimpi jumpa Nabi, ulama kita pun mimpi, tapi apa dia tidak sahwa tu, apa dia tidak guna hak tu dalam kitab dia, cuma dia sebut. Dan kita tengok dia berhujah dalam kitab dia, dalam karya-karya dia, semuanya hadis-hadis Nabi berlaku, Quran hadis Nabi. Apa? Sebab dia tahu dah hak tu tidak hujah dalam agama. Bahkan kita duk guna tu bahaya, menyebabkan orang-orang jahil, masyarakat awam jadi sangka kita betul. Apa gitu? Sebab kita duk nego dengan benda-benda lagu tu. Kena beringat ada. Jadi kedudukan sekarang ni, kenapa kita wajib ikut Nabi? Kerana Nabi ni dia mesti betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni bila dia bercakap, bila dia bertindak, segala tindak tanduk Nabi semuanya adalah merupakan arahan, tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu. Orang lain tu siapa setara tu? Tak suruh royak setara mana? Sahabat pun tidak lagu tu. Jadi kita kena ingat. Sebab tu kalau orang kata kena ikut orang ni, kau tak ikut orang ni sesat. Memang orang tu sesat. Kecek gitu. Memang orang tu sesat. Sesat dalam pemahaman dia. Memang tak betul lagu tu. Itu kita kena faham. Nak ayatnya kita ni Nabi. Sebab Nabi ni dialah penyampai rasmi Allah SWT, agama Allah. Apa yang Nabi buat itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi ulama ni dikatakan waris dia. Bila kata waris dia, mana dia ambil sesuatu daripada bila kata waris, maka dia tu perangai dia tu adalah perangai Nabi, tetapi dia tidak seperti Nabi. Tidak seperti Nabi. Sebab tu ulama bahas dalam kitab, kenapa Nabi ni seorang, misalnya Nabi Muhammad, lepas tu ulama ni ramai. Sebab apa? Kenapa perlu ulama ni ramai? Sebab ulama boleh tersalah. Ulama boleh tersalah. Nabi tak apa seorang pun, sebab dia tidak salah, sebab dia maksum. Tapi ulama boleh tersalah. Bila boleh tersalah, dia perlu ramai. Hak ni salah, hak ni betul. Sebenarnya proses dia betul tu, kokeng bunyi makuk pinggir tu tak? Kadang-kadang raka sekali dia betul tu. Kisah apa? Kira betul. Dan Islam hati-hati dia kekal keaslian dia dengan sebab ni. Law ni kalau kita tengok law ni, minta saya nak sebut nak biar kita faham fenomena tu. Apa orang ni kritik orang tu, itu sebenarnya standard agama Islam lagu tu.
Bukan baru. Dulu sebelum ada internet, dulu kata dalam kitab kat ulama ni, hak ni kritik hak ni tegur ni, pendapat dia ni tak betul. Apa yang jadi lagu tu? Tu cara Allah nak jaga agama selepas Nabi wafat. Selepas Nabi wafat. Fenomena ni tak berlaku dalam agama lain. Agama Kristian tu tak ada duk bahasa hebat umat Islam. Tak ada. Kita kena faham. Sebab tu jangan pelik. Jangan pelik. Lepas tu tak pelik no sak. Dia kata sesak mati masuk neraka. No. Dia kata kafir, dia kata hak ni. Dulu begitu dah. Dulu begitu dah. Hak jenis ada sama tu jenis ustaz-ustaz lagu tu. Ada sama. Kita tak sejadi gitulah. Berapa orang je hak lagu tu nya. Memang ada sungguh. Ada sungguh, saya tengok dalam internet pada sungguh. Tapi ustaz hak, tapi sebab itulah kita orang Islam ni ajar melihat hujah. Kita nak cari orang kecek lembut belaka, tak akan jumpa dari dunia, hati-hati tak? Sebab tu kita di umat Islam ni diasuh melihat hujah. Apa yang dia sebut tu? Kalau kita nak tengok, kita nak nilai orang berdasar pada selera kita kan, pak bela tak betul. Kawan tak berlagun, apa kecek lagu tu. Dak hak dia sebut tu tak betul ke tak? Tu cara umat Islam dia kena lagu. Kecuali dia tu akidah tak betul, itu bab lain. Hati-hati tak? Sahabat Nabi pun dia tak serupa. Sayyidina Umar lain, Sayyidina Abu Bakar lain, Sayyidina Uthman lain, Sayyidina Ali lain, Talha lain, Muawiyah lain lah. Kau tak serupa tu. Tetapi mereka boleh bersatu di atas akidah, di atas mana kefahaman itu. Nak cari hak serupa kat hati-hati tak bergerak. Anak kita 10 orang tak serupa jalan, tak serupa suara, tak serupa berlaku. Tak serupa, memang tu hewak gitu. Kita kena terima tu. Sebab itulah kita umat Islam ni kena bijak menilai lah. Kita diasuh gitu. Tengok dia kecek tu bak kau dia. Kita kena terima lah kalau betul. Lepas tu kita orang kapun nak nilai lagu mana. Sebab bila sebut ittiba' Rasul ni, semua orang dakwa dia ittiba' Rasul. Biar buat tak serupa Nabi pun ittiba' macam. Kata Nabi tak buat gini. Dia kata ulama buat. Lepas tu Nabi tak buat lagu mana? Hanya ada lah tu. Kita tak silap lagu tu. Bila kita kata, bila ada orang dakwa Nabi tak buat gini, dia kata ulama buat, kena cek ulama tu ada dalil ke tidak. Tu cara. Lepas tu kita nak cek mana ustaz? Tanya lah. Kita tanya orang ahli. Dengar dia jawab lagu mana. Saya pernah tanya. Ada satu kes berlaku. Ni hak kita alami sendiri. Malas ni bab dulu adalah. Dulu mula-mula saya ngaji dulu tak. Jadi bila kita ngaji, kita pun buat sepelik lah. Imsak ni, tu mula-mula saya ngaji, tahu berapa tak ingat tu. Kayak imsak anjak kecil, kayak kita duduk imsak bulan Ramadan nak puasa ni tak. Tapi bila kita ngaji tengok, Yusuf Qaradawi kata gini, kita pun tengok, pelik juga ni. Dalam Quran sebut terang. Makan ni bila siapa masuk waktu subuh berhenti lah. Sehingga nyata masuk waktu subuh, fajar sadiq itu. Kita kata tak ada ni imsak 10 contoh ni, saya nak contoh. Jadi kita pun enggak tunggu saya kata, teragi tanya. Entah ngaji ngana gini. Ni ulama sebut gini-gini. Muka ayat Quran boleh cek ayat tu. Kita pun telah tanya. Telah tanya. Hak gi kecek depan ulama lah ni, hak telefon Hak telefon tu sukanya bila telefon ayat gini-gini. Dia kata bukan kelahan tak nak bahas bagi-bagi lagu ni. Tak ikut sudah lah. Iyalah nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Kalau ikut Quran dia tak ada. Nak ikut siapa? Ulama kita buat dah. Iyalah nak tahulah ulama ni ikut orang mana? Mana dalil? Tak usah cara lah kata tu barang siap dah. Kita pun tak apalah. Tu ada ulama tu. Ulama besar lah. Tuannya kecil tapi ulama besar. Dia asal kata tak apa. Lepas tu hak pergi depan SD, hak kecek depan nak ayat ni masa tu tahu berapa kita pun bodoh lagi bab ngaji ni tak cidik lah mana gitu. Kita tanya. Contohnya. Tanya tu dia kata hak ni tak apa dia kata untuk cermat ya, untuk cermat takut salah. Takut salah pergi makan sahur lebih daripada waktu. Takut salah. Maka kita pun tahu gitu tak apa. Cuma ada sahabat saya kata tapi kalau dalam hadis tu kalau hak salah tu tak apa salah sahur. Tapi
Tapi kalau salah buku tu tak boleh. Dia kata dalam fiqh ni banyak pendapat. Dia kata nas. Jadi daripada situ kita pun tidak faham lah. Cuma apa saya nak ayatnya, mana kita kena tanya. Daripada tanya tu lah sebenarnya kita akan apa. Kita akan apa. Tempat kita sendiri pun kadang-kadang ulama tu sebut, kita boleh bayar sendiri. Gitu contoh saya nak sebutnya gitu. Jadi dalam bab ittiba' ni hadirat, sebab tu untuk selamat sebagai kita orang awal ni, ada dalil ke tidak? Sebab ibadat ni tidak banyak. Ibadat ni tidak banyak sebenarnya. Puasa, zakat tu ya, tidak banyak. Kalau nak banding dengan kehidupan yang lain. Jadi kita dalam bab ni memang sangat jelas, sangat mudah. Sebab tu kalau sahabat dulu, saya tengok dalam satu buku yang ditulis oleh Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Tajuk buku dia tu fenomena khilaf di kalangan sahabat. Kenapa berlaku khilaf di kalangan sahabat? Berlaku perbezaan pendapat. Mana zaman sahabat pun berlaku dah perbezaan pendapat. Ini dalam bab, umumnya dalam bab fiqh, dalam bab fiqh. Apa jadi lagu tu? Sebab apa? Dia bahas lah, dia bahas. Banyaklah sebabnya. Salah satunya kerana ada setengah-setengah bab tu Nabi sebut tu tidak terang. Tidak terang. Bila tidak terang, dia sahabat ni faham gini, sahabat ni faham gini, maka berlakulah khilaf. Tetapi dia ada dalil. Khilaf perbezaan memahami dalil dia panggil. Perbezaan memahami dalil. Jadi tak sedut pelik. Baik. Kita kata tak sedut pelik ke mana? Nak ikut hak mana? Nak ikut hak mana? Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Sinilah hadirat mana kita kena ikut hak ada dalil. Sebab tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bila timbul, bila dia tengok, dia kira gini, serupa ke tidak? Bila kata kita, jadi kita nilai sesuatu tu betul atau tidak, serupa ke tidak dengan Nabi buat, kita kena nilai gitu. Tu. Jadi nak tahu serupa tak serupa tu, kalau kita tak tahu, kena tanya, ada dalil ke tidak? Ada hadis ke tidak? Memang dia kena tanya. Jangan kita kata, tak boleh tanya gitulah, itu Wahabi tu. Kalau tanya gitu Wahabi misalnya, saya pernah lah ni, saya nak betul keadaan. Tanya gitu hadirat, itu pesen sahabat. Kalau kita tengok dalam buku tersebut, selepas Nabi wafat, maka ramai orang tidak Islam masuk Islam. Maka mereka berguru dengan sahabat radhiyallahu anhum. Dan sahabat Nabi ni dalam pergaulan dengan, kita kata, umat-umat Islam yang baru masuk Islam, antara perkara yang menjadi kebiasaan sahabatnya adalah dia mempersoalkan amalan orang-orang yang baru ni. Awak tahu ni daripada Nabi ke? Bila dia tengok tak serupa tu, bila dia tengok tak serupa, makna hal ni menjadi satu cara sahabat nak jaga keaslian agama. Kita pun kena tanya. Kita pun kena tanya. Sebab apa saya sebut gitu hadirat? Sebab itu tanda nak jaga keaslian agama. Sebab agama dia boleh rosak hadirat, bukan kih bid'ah saja. Agama, keaslian ibadat ni bukan jadi rosak kerana bid'ah saja, kerana ajaran sesat. Dia berasas, kita kata bid'ah dari segi akidah, kemudian terbawa-bawa sampai kepada syariat. Kadang-kadang dia tu Islam, dia ada bid'ah tak serupa dengan Nabi dalam bab ibadat. Ada setengah tu memang akidah dia salah. Tu sebenarnya dia membentuk fiqh dia. Jadi maknanya cara sahabat tanya, lagu ni ke Nabi buat ataupun Nabi tidak buat gini, hak tu sebenarnya lah diterima pakai untuk masyarakat supaya dia beringat terhadap ibadat dia. Kalau kita tidak buat lagu tu, dia jadi rosak dia. Dia kena tanya. Ni saya sebut ni hadirat, walaupun tak masuk lagi hak kita nak sebut, tapi naknya kerangka ittiba' ni gitulah. Bentuk ittiba' di zaman Nabi gitu. Baik. Seterusnya perkara yang perlu kita faham dalam bab ittiba' ni, ulama juga bagi beberapa perkara. Dia ada satu tajuk lain pula. Dulu hak ni kurang diperkenalkan dalam buku-buku baru. Misalnya ada satu buku tu dia panggil As-Sunnah At-Tarkiyah. Seteban ni kitab cukup baik. Dulu kan kita kata kita nak ikut Nabi dalam beberapa perkara. Dulu bab akidah. Akidah ni makna hati lah. Dalam hati kita kena ikut. Lepas tu perbuat kata-kata kita,
Lepas tu perbuatan jawarih zahir kita ni. Biasa orang kita sebut 3 tu ya. Mana akidah, dalam bab akidah, yang ni niat, qalb, yang kedua kata-kata, yang ketiga perbuatan zahir ni. Dia ada sah lagi. Hak ni memang ulama terima sekarang ni sebagai satu maklumat yang agak baru, walaupun tidak baru lah mana, tapi gak perkara yang penting. Gapo dia? Dia panggil sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah ni hadirat, maknanya satu amalan yang Nabi suruh tinggal, Nabi tak bui kita buat, termasuk maksiat dan sebagainya, termasuk amalan-amalan yang menyerupai puak-puak sesak. Kita kena pakai lagi, Nabi tak bui pakai pakaian yang menjadi pakaian khusus dalam agama tertentu. Tu dia panggil, bila kita tinggal tu sebenarnya tu orang panggil sunnah tarkiyah. Dia bahagi pula. Selagi kita tak buat apa yang Nabi tak buat dalam bab ibadat, tu dia panggil sunnah tarkiyah juga. Sunnah tarkiyah makna kita tak buat tu kerana kita yakin Nabi tak buat gitu, dan kita jelas berdasar pengajian kita Nabi tak buat tu kita boleh pahala tu. Dia panggil sunnah tarkiyah. Itu secara asasnya gitu. Tu secara asasnya gitu. Baik, seterusnya dia timbul satu persoalan. Kita nak ikut Nabi. Kita dengan Nabi ni jauh dia 1437 tahun. Tu selepas ditentukan oleh sahabat Nabi berkenaan dengan pengiraan tahun kalender Hijri ni, disebut saya normal lah mula-mula buatnya. Ambil tarikh Nabi hijrah. Maknanya selepas 13 tahun tarikh tu untuk penentuan takwim Hijri ni. Baik, maknanya 1437 capur 13 tahun pula lah. Baru cukup dengan start Nabi jadi Nabi. Ini memberi erti bahawa kita, jarak antara kita dengan Nabi ni melebihi 1437 tahun. 1400 lebih daripada tu. Maknanya kita nak ikut Nabi lagu mana? Masa kita berbeza, jauh ketemu, dan kita pun tidak duduk Mekah Madinah. Kita duduk sini, duduk di tanah Jawi. Kita kata kita ni orang Ajam. Tanah Jawi, bukan tanah Jawi, tanah Jawi. Lepas tu lagu mana nak ikut? Payah ni. Inilah hadirat kita kena faham lah. Inilah orang panggil fungsi hadis-hadis Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi buat. Kita tak pernah pun jumpa Nabi. Pok kita ada setengah tak aja mimpi pun jumpa Nabi. Mimpi jumpa hatu budak setengah pok kita ni. Kena jumpa Nabi. Tak mimpi, jenis tak mimpi. Ada juga orang jenis tak mimpi. Hak mimpi hatu pun ada, tapi nak mimpi jumpa Nabi ni bukan semua orang. Orang tertentu saja Allah anugerah. Itu satu kelebihan sebenarnya. Ulama terima tu. Baik. Nak ikut Nabi lagu mana? Hadirat kita yang duduk di luar ni, kita nak ikut Nabi, tepat Nabi pun kita tahu. Sebab tu ulama bagi pula kita ikut ni sunnah-sunnah yang tidak berkait. Dia sunnah ni ada sunnah makaniyah dia panggil. Kalau kita pergi Mekah, kita pergi semaya di Raudhah Nabi, kita pergi semaya di Masjid Quba, maya di Madinah, waktu dia panggil sunnah makaniyah. Baik, bagi orang yang tidak duduk di tanah haram, dia tidak menjadi satu masalah sikit pun dia untuk dia ikut sunnah Nabi. Kerana hadirat sunnah Nabi ni hak maknanya sunnah dalam bentuk amalan yang tidak berkait dengan tempat. Yang tidak berkait dengan tempat. Misalnya kita mari masjid ni. Ini Nabi tak pernah mari sini. Nabi tak pernah mari. Di Gunung Jerai ke Nabi tak pernah mari? Tak pernah mari. Mana-mana tempatmu tak ada Nabi mari. Tetapi kita amal juga. Apa tu? Kerana sunnah Nabi hadirat dia berkait dengan amalan. Dia tidak berkait dengan tempat. Kalau berkait dengan tempat ni sikit benar ya. Kena pergi Mekah Madinah. Jadi hak banyaknya hak membentuk Islamnya, hak orang panggil amalan-amalan Nabi, dia berkait dengan amalan kita duduk mana pun boleh. Sebab tu Nabi kata, kelebihan aku banding Nabi-Nabi dulu, ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan bumi mana atas muka dunia ni, dia boleh jadi tempat ibadat kita. Walaupun tidak tempat operasi dakwah Nabi SAW, tetap boleh. Jadi tak jadi masalah. Lepas tu kita nak mencontohi lagu mana? Tak ada saluran lain. Dia saluran Quran dengan hadis sebagai hak asas. Hak tu hak asas dia. Hak jadi ijma' qiyas apa tu? Hak tu sebagai orang panggil suatu pemahaman daripada Quran dengan hadis. Hak tu ulama boleh buat. Kita kalau nak buat tu kena ngaji kaedah lah. Kena ngaji kaedah. Gitu. Baik, setengah ulama ada sebut. Lepas tu kita kata tak ada mana
kelebihan kita kurang lah. Sebab apa? Sebab kita terima Islam dengan ulama. Beza dengan sahabat terima Islam direct dengan Nabi SAW. Memang dia beza dia tak? Sebab tu orang terima Islam dengan direct dengan Nabi, orang panggil sahabat. Orang panggil sahabat. Hak terima Islam, terima agama daripada sahabat, orang panggil tabi'in. Lepas tu hak terima Islam ni daripada tabi'in, dia panggil tabi'in. Dan kita ni tak tahu tabi'in ke yang keberapa. Tak tahu. Hak ni kalau kita tengok dalam Quran kita termasuk apa ni walladzina tabauhum bi ihsan. Tu duduk situ ulama kata kita ni. Jadi hadirat untuk kita dapat kelebihan seperti mana sahabat, seperti mana tabi'in, seperti mana imam-imam kita kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, kita mesti ittiba. Kita akan dapat yuk. Sebab tu surga Firdaus ni orang zaman kita pun boleh. Orang zaman kita boleh masuk dalam syurga Firdaus. Tetapi mesti ittiba, mesti ikut Nabi. Kalau tidak tak boleh. Itu syarat dia. Tu kena faham molek hadirin. Kena faham molek. Di kita nak kecek bab ittiba ni, biar kita jelas tahu mana kedudukan ittiba dalam agama ni. Hak ni dia menjadi penentu kepada diterima ataupun tidak, selain daripada niat kita, selain daripada kaifiat. Niat tu mesti dah. Kaifiat ni, ittiba'nya duduk di kaifiat ni. Bagaimana cara Nabi praktik ibadat. Sebab tu hadirat dia kena ngaji ni sampai mati. Boleh hari ni kita faham, tahun depan kita faham. Tahun depan kita jumpa, mungkin kita ngaji sekali seminggu, ataupun 2 kali seminggu, ataupun sekali sebulan, ataupun tua dah baru ngaji. Jadi kadang-kadang kehidupan lama tu mempengaruhi kita. Gitu. Jadi perkara tu kita kena faham, kita kena faham. Baik. Selain daripada itu, perkara penting juga yang kena faham dalam bab ittiba ni, iaitu bila kita sebut ittiba ni maknanya ikut. Jadi ulama sebut kita ikut Nabi dalam keadaan kita tak tengok Nabi, tapi ikut atas rasa keyakinan. Ni kelebihan suku pula. Kita kena tahu tu. Kita sanggup mati, sanggup mempertahankan hak Nabi berdasar pada hadis sahih walaupun tak pernah tengok Nabi. Itu satu kelebihan yang lain pula hadirat. Kita kena faham tu. Makna situ pahala besar pula situ. Tetapi kalau tak ada tu, saja kita habis licinnya gitu ya. Selain daripada tu, ni saya nak sebut juga. Dalam konteks ittiba ni perkara yang orang kira kurang minta maaf lah saya sebut. Orang kira kita kurang beri perhatian oleh kerana kita tidak tumpu kepada ittiba, kepada ikut Nabi melalui hadis-hadis, kita tak perhati molek, menyebabkan kita ni jadi tak tahu hak mana ibadat hak Nabi berat, ibadat hak Nabi tekan, kita tak tahu. Kita kena tahu. Salah satu maksud ittiba juga kita kena tahu dalam ibadat ni. Misalnya kita kata semaya duha, semaya tahajud, sunat kapit fardu, kita kata semaya dak. Hak mana hak Nabi tekan? Hak mana hak Nabi tekan? Kita tengok dalam hadis hadirat, semaya tahajud Nabi tak tinggal, wajib lah. Dan sahabat Nabi tak tinggal, sahabat Nabi qada nah tu. Qada nah. Qada nah. Ada juga setengah sunat tu biasa buat dia qada, makna boleh qada. Baik. Gapo dia lagi kita kata? Akikah setara mana? Setara mana? Setara mana tu kita kata buat akikah, siapa sanggup butai lah setengah tu tak kena. Sanggup butai. Walaupun butai dengan muk pun. Mana kita tak faham molek tu kalau tu. Hak mana Nabi tekan? Kita kata tahnik. Bila ada anak ya tu ni, hak mana hak kena buat sama. Tu kita kena tahu. Kena tahu juga. Saya memang takut kita duk perhabis pitih, duk perhabis harta dalam benda hak Nabi tak tekan pun. Hak Nabi tak ancam dengan neraka. Kalau anak yatim Nabi ancam dengan neraka. Tutup aurat Nabi ancam dengan neraka. Maknanya amalan tu kena berat. Tu kita kena faham dalam agama kita. Lepas tu nak ayat semua malam tak ada. Dia kena ngaji lah. Dia kena biar jelas tu. Sebab tu bila kita ngaji hadis, sebab tu tak lagi dia kena ngaji hadis, hak induk, hak asal. Hak tu lebih baik lagi. Bukhari, Muslim pun. Sebab dia merangkumi semua bab. Lepas tu lama lah Ustaz Nabi ya. Tahu mana lama? Takut umur kita 1 tahun, 2 tahun. Mungkin kita tak tahu kita mati bila. Tak Tuhan tak tanya habis kamu ngaji Bukhari. Tuhan tak tanya gitu.
Kalau kita tengok dalam hadis, Tuhan mempersoalkan kita belajar ke tidak. Dia tak tanya habis ke tak buku, habis ke tak sukata, dia tak tanya. Ni penting. Sebab itulah hadirat, saya nak beri contoh gini. Kadang-kadang setengah orang tu, setengah-setengah masyarakat kita lah kita tengok. Kadang-kadang dia tahan ni saya nak sebut pemahaman. Setengah tu kadang-kadang pergi buat umrah tu nak tahu. Kadang-kadang 3 kali setahun. Dia kalau mutawif tu bab lain. Engko dia bawa orang. Kalau dia bawa orang dia tak pergi. Bawa ke dia lah tu. Tak boleh jadi mutawif lah, kata Allah hamba pergi hamba mutawif tapi hamba ejah rumah gitu ya. Dengar telefon. Tak boleh, dia kena pergi tempat lain. Ni dia pergi pun tak jadi mutawif apa, kata pergi kerana sedekah dalam masa yang sama, kita kata tak. Misalnya mak dia susah, adik-beradik dia setengah tu nak ngaji pun tak ada lepas. Benar-benar gitu. Cuba bayar ke, hak mana lebih utama? Dalam istilah Yusuf Qaradawi dia panggil fiqhul aulawiyat itu. Waktu bahasa mudah. Fiqh priority tu, mana kita nak tumpu kat mana dulu? Ni kadang-kadang kita duk habis pada benda tu, lebih-lebih. Hak lain, hak wajib sama, dia tahu tak? Kena tahu lah. Kena tahu. Kalau hak ni dalam istilah Hafiz Ibn Hajar, dia panggil ni apa ni, duk caw kepada ibahiyah ni. Salah satu kata Hafiz Ibn Hajar, salah satu perkara yang boleh menghilangkan sifat baik yang ada di diri seorang, iaitu sifat sedekah. Dia boleh hilang tu. Sifat suka bersedekah dia boleh hilang. Kata Hafiz Ibn Hajar, salah satu perkara yang boleh menghilangkan sifat sedekah tu, duduk membelanjakan duit pada perkara yang tak perlu dan tak penting. Apa dia? Dia panggil benda aksesori. Ibahayat ni aksesori. Misalnya duk caw ke pasu bunga, beli Korea. Tak depan kalau orang mari beringat sikit pasu Korea tu. Mahal lah. Mahal pada tiket kapal terbang tu lagi. Kau capur semua tu kat mahal benar 10,000. Jadi orang pakat tu sebut mahal tu pasu. Tak siang hari tengah malam orang nak tak tahu rumah, takut curi demo. Dak akak tu nak hari, pore gila. Misalnya sebagai contoh, cuba bayar ke. Lepas tu duk caw ke spot ring kereta misalnya, lebih-lebih nak tahu tukar, tengok tubik bau kena tukar lah. Dia tak kira dah. Orang-orang lagu ni sampai satu tahap dia jadi hilang, dia jadi takut nak menderma, jadi tak ada langsung minat nak menderma. Ni dia panggil select mak dia, jiran dia. Tu kena beringat tu. Mana kita membelanjakan duit kita kepada sesuatu yang tak perlu, tak penting. Lama kelamaan dia boleh hilang sebab ni termasuk dalam ittiba'. Termasuk dalam ittiba'. Bila kita tumpukan kepada ittiba', kita ngaji malik hadis, insya-Allah dia akan mari kefahaman itu. Kalau kita ngaji dia akan jumpa lah. Kadang-kadang tak padan dengan benda. Tu perkara yang penting juga ulama ni saya sebut secara ringkas lah. Kerana sini dia hurah ni panjang juga. Gitu. Jadi kita kena faham. Jadi dalam bab ikut Nabi ni bukan semata-mata buat, tetapi tengok perbuatan itu setara mana. Tengok perbuatan itu setara mana. Misalnya kata-kata tahnik setara mana. Ataupun kita kata buat makan, cuba tengok setara mana kedudukan dia. Kita kena kelih belaka tu. Kena kelih belaka. Ada setengah tu memang Nabi tak tinggal. Sebab tu ulama kata amalan-amalan yang tak buat kalau Nabi ancam dengan neraka, maknanya amalan tu amalan fardu, amalan wajib mesti buat. Ataupun kalau buat gini dia ancam dengan neraka, maknanya amalan tu amalan yang kena tinggal. Misalnya kita menutup aurat, tu tak boleh buat main-main tu. Bukan perkara kecil tu. Tu sebagai contoh. Baik, kemudian kita kata kita kata pakai piyah. Pakai piyah setara mana? Lagu mana? Tu macam-macam orang tu. Setengah tu tak boleh. Ada tu email tu, tu email muda dia ayat saya lah. Dalam kursus. Dia kata paruk, dia kata. Dia nak tubik jemur baju. Pernah dia tak akap piyah, duduk di rumah dia. Tempat jemur baju tepi rumah dia. Dalam pagar rumah dia. Dia turun tak akap piyah. Gagal kapok ke. Apa? Rupanya tu email tu ya, siapa tak pakai piyah turun rumah fasiq. Qaf tu qalqalah kubra. Fasiq. Paruk dia. Dia ayat saya. Malah ayatlah sekitar ni tak jauh mana di Parlimen Kota Baru. Usah kata ketemu dia.
Kata berat lagu tu. Kalau pergi gitu, no. Anak dia katanya main bola pakai piu. Tak kepelik tu hati tak? Tak kepelik. Jadi rambut pun tidak dapat tumbuh dengan baik. Tidak dapat tumbuh dengan baik rambut tu. Ajak ke tidur, tak nak sabar ke abu, kena tengok juga hati tak. Benda-benda lagu tu lah. Sebab tu kalau kita ngaji fiqh tetes maya ke, tak ada bicara tetapi ada. Termasuk dalam sunat-sunat itu adalah memakai kupiah, kata teruk. Lebih sunat lagi jika dibalut dengan serban misalnya. Ada? Tak ada. Patu pakar tu molek ada? Molek. Ada dalam kitab Jawi takut tutup rambut dah botok. Kami ni botok. Botok. Nombor satu dia guti nombor satu sama. Lepas tu lagu mana? Saya bimbang takut berlaku seperti di satu pusat pengajian tinggi. Ustaz tu duduk mengajar di Masjid Lundal lah ni. Dia cerita saya masa dia duduk Mesir. Bila mesyuarat, dia ada geng. Ni dia panggil kaum hak tak pakai piah. Ni satu kaum hak pakai piah. Duduk dalam satu jemaah, dalam satu parti lah. Bila hak puak pakai piah ni nak panggil mesyuarat, dia tak panggil tak pakai piah. Ni geng hak pakai piah, dia panggil ni puak pakai piah, puak tak pakai piah. Jadi sehingga kalau kawan ni bisa tahu mana pun bila semaya orang tak tahu apa dia tak pakai piah. Walaupun dia pakai ketika lain pun dia tak boleh. Kan siapa setara tu bahayalah tu. Siapa kita kena faham lah benda tu dia. Kena faham. Kena faham. Jadi kalau kita tak faham tu ke tak, dia jadi kadang-kadang kita tekan pada sesuatu yang tidak penting, menyebabkan jadi rosak. Bahaya tu. Begitu juga. Ini sebagai contoh saya tengok. Ni saya sebut ni kesal daripada kita tidak belajar hadis dan sirah Nabi. Ni kesal dia. Saya pernah singgah di satu masjid. Saya pakai luar, payah pakai. Kita pakai baju kurta. Baju kurta ni labuh ada baju Melayu dah. Pakai masa saya duduk dia tak nampak saya pakai luar. Tak ada tu email gitu. Kita masa tu tak jadi tu email lagi. Dia heret tangga saya jadi tu email kita bangun dah. Berah muka. Allah dia kata, "Ustaz tak pakai kain." Sini tu email kena pakai kain dia. Saya kata luar ni kain. Luar ni kain ni. Tidak buat dengan plywood. Ada kata kain kena kain plekat. Kata tak boleh kalau gitu. Gagal cari. Kita pun nak suka kata teruk kau setara tu hati-hati rak teruk. Makna umat Islam ni kena beri pemahaman yang molek. Sebab tu pengajian hadis ni perlu ditingkatkan. Semua peringkat dia kena mengaji molek. Kau tidak punah. Punah. Di masjid kalau saya kata baru juga. Ni ayat kesakih tak ngaji ni. Ni email ni. 2 tahun dah masjid dia jadi pecah mukim boleh maya jemaah. Sudah maya kita bangun. Lepas tu ramai juga orang bangun. Mungkin staff USM pun ramai duduk maya situ. Demo ni pukul Zoom maya Zohor. Kat demo ni pukul 2 nak masuk pula. Bangun tu. Dia pun kata email kan nak ambil sunat lepas maya tu paling tengok ke makmum. Nak ambil sunat tu lah. Dia tengok orang bangun, dia acu nak wiri, bangun lalu. Dia kata di mikrofon. Dia kata selepas ni kata siapa dia bangun lalu lepas maya mari masjid Amr lalu. Saya kata tu iman ini boleh tahu kok nelo tu iman ini. Kita kata nak marah. Paling kira saya ni pun paling. Kita nak topik juga. Enggak yalah muka orang ada hijau kan. Sebab tu kita kena faham. Kalau kita ngaji hadis ke ada ke hadis Nabi sudah semaya tu Nabi bangun selalu. Ibnu Mas'ud kata Nabi ketika sibuk lepas maya tu dia kata astaghfirullah 3 kali dia pun bangun. Enggak waktu tu 30 saat tu. Jadi kita kena faham. Lepas tu banyak pula hadis palsu. Siapa dia bangun selepas maya tu tanpa wirid kal qirdi seperti ke. Dulu ada tulis tu di balas tu. Apa ke? Takut tak bangun nak kencing tahu mana pun. Apa je lagu tu? Kita faham? Kita faham. Sebab itulah hadirat bagi saya lah.
Salah satu hikmat kita kena pergi ke Mekah tu, pergi ke Mekah Madinah, tengok umat Islam seluruh dunia. Cuba tengok tu amalan tu, banyak mana amalan hak tak serupa dengan kita buat. Kita nak kata ke mana tu? Nak kata ke mana? Nak kata dia tak sah, lepas tu dia kata kita tak sah. Lepas tu mana sah? Dengan pakaian tak serupa, kecap tu, tubuh tu, muka hidung tak serupa. Lepas tu amalan tu kita nak kata ke mana? Semua tu pergi duduk berkiblat kepada Kaabah belaka tu. Noya bui. Dulu pernah berlaku di Mekah. Zaman Ibn Taymiyah. Dalam sejarah saya baca tengok. Noya ni zaman dia ada satu ketika umat Islam diuji oleh Allah SWT. Ta'assub mazhab. Ta'assub mazhab. Zaman Ibn Taymiyah dulu ada. Masa tu orang mazhab Syafi'i dia ikut dia apa ni Kaabah tu dia ada 4 tapai tu kan. Mazhab Syafi'i ikut ni. Ni saya mazhab Syafi'i dia ikut. Ni mazhab Malik, ni mazhab apa ni Hanafi, ni mazhab Hambali. Dia ada terimeh suku-suku pernah dulu. Marah Ibn Taymiyah. Ibn Taha usaha hilang tu. Saya pergi Mekah ni ada lagi orang maya di hotel. Tak boleh kata maya terimeh Masjid Mekah. Masjid Mekah tak boleh ada lagi. Hak pergi sekali dengan saya. Saya kata apa tak bolehnya? Macam ayat apa tak boleh? Orang kata tak boleh ni. Dia tak adalah. Dia gelar pelik-pelik lah kepada kawan tu. Kita pun serabut dengar dia kata kawan tu. Ni pokok tu dia macam-macam dia kata. Dia maya di hotel. Dia maya di hotel. Tapi hari Jumaat dia pergi. Sebab tak boleh maya di hotel, maya Jumaat. Tak apa pula. Tapi dia kata mana saya? Dia kata tak apa hari Jumaat ni kerana darurah. Berat dia tidak. Kerana darurah. Sebab menggota email tu tidak mazhab Syafi'i. Saya rasa kalau ada Imam Syafi'i ni, maka kenapa Imam Syafi'i lagu ni? Kata apa dia ajar lagu tu semua tu. Cuba kita tengok kehidupan Imam Syafi'i. Apakah dia hidup dengan anak murid Imam Syafi'i ni semua mazhab Syafi'i belaka ke? Tak. Seperti mana Imam Syafi'i dia ngaji dengan Imam Malik, dia iyalah moga Imam Syafi'i pun tak tahu dia ada mazhab masa tu. Dia pun tak tahu bahawa aku ni orang panggil mazhab Syafi'i. Moga aku nama dia pun tak yakin, dia pun tak tahu. Cuma pendapat dia ada berbeza dengan tok guru dia. Kerana dia layak, dia kira-kira dia ada cara, metod istinbat hukum sendiri daripada sumber yang sama. Akhir sekali orang panggil metod Imam Syafi'i. Kemudian dikenali sebagai mazhab Syafi'i. Tok guru dia Imam Malik, mazhab Malik itulah. Jadi perkara ni kalau kita tengok, Imam Syafi'i sendiri hidup di kalangan pelbagai mazhab tu. Jadi jangan kita berdoa lah. Jangan kita berdoa. Tu. Jadi dalam bab ittiba' ni, sebab tu saya dalam bab ni kita kena tengok mana kedudukan. Kalau kita tengok ada orang tak serupa, kalau kita nak tanya, kita tanya, awak buat ni mana ada hadis ke sebab saya ngaji gini, kena tanya. Sebab ada juga salah tu. Ada juga dia buat tak betul. Ada sekali di Masjid Telipuk tu, saya royak lah ke dia. Saya kata Nabi SAW ni kalau dia jimuk pun, kalau dia jimuk pun dalam hadis tu, dia basuh kemaluan. Ni sunnah Nabi selepas jimuk ketika nak tidur. Dia basuh kemaluan dia, dan dia ambil air semaya. Walaupun dia tak mandi pun, dia ambil air semaya. Dia kata kita duk amal, kita mandi dulu, mandi wajib dulu, baru kita ambil air semaya. Lama dah duk amal gitu. Kata siapa dia ajar gitu? Tak ingat, tapi ada orang ya. Kata tak payah dah ambil air semaya, dah mandi wajib dah. Setudah dia kata dah. Pada benda tu terang kan, tu boleh berlaku silap. Pada waktu tu tak ada, setakat kita tahulah. Pada hadis pun terang tu. Waktu dia ambil air semaya dah lepas mandi wajib dah. Hak tu kita kata taharah lebih besar, dia termasuk kecil ni, itu kaedah tu. Jadi benda-benda kita boleh salah mana orang sekalah dalam bab semaya boleh salah. Jadi perkara-perkara gitulah hadirat yang mana dalam bab ittiba' Rasul ni sebenarnya kita boleh bincang semula lagi banyak perkara dalam bentuk poin-poin yang mana yang kita perlu faham dalam bab ikut Nabi ni. Baik hadirat, katakanlah kita tersalah. Kita ni orang awam. Kita ni maknanya nak ikut benar, tanya orang alim, dah tiba-tiba orang alim tu tersalah. Kita tak dosa hadirat. Kita tak dosa. Cuma masalah boleh jadi Allah tanya kita
bila kita tanya seorang alim, dia sebut perkara tu tak tepat, tak betul misalnya, ataupun dia kemukakan hadis yang tidak sahih, tiba-tiba ada ustaz lain sebut tu tak sahih. Ingat tak saya sebut tadi? Sebab tu ulama ni kena ramah. Jadi kalau kita ta'assub pada seorang ustaz tu, kita akan pegang tu, biar orang lain kritik pun. Situ boleh jadi kita dosa. Apa tu? Dah kawan ni kata tak betul. Sebab tu dalam kaedah agama kita, seseorang yang dakwa orang itu tak betul, kalau dia bawa hujah, kita kena ikut dia. Begitu dalam kaedah ilmu usul hadis. Seorang perawi ni kata dia ni siqah, perawi ni siqah, gitu ya. Tiba-tiba mari seorang ulama lain, dia kata orang ni tidak siqah, bukti dia gini-gini, kena ikut kawan tu. Sebab dia tajrih, dia kata orang ni tak betul, tapi dia ada dalil, boleh rayak sebab apa, kita kena ikut. Itu kaedah dia. Satu hadis dah mana diterima, orang ni kata siqah perawi ni, tiba-tiba perawi itu dikritik dan disebut ada dalil dalam kitab gini-gini, ulama yang siqah kata gini, dia telah terlibat dengan Syiah, terlibat dengan ajaran salah, terlibat dengan Qadariyah. Kita tak boleh pakar tu, kena terima hak ni sebab dia sebut ada dalil. Tu kaedah dia. Begitu juga dalam bab istidlal, dalam bab fiqh ke apa ni, kalau ulama tu dia mari dalil, kena beri perhatian lah. Tak boleh kita nak ikut, tak apalah kawan ni, pegang kawan ni, padahal kawan tu mari dalil jelas terang. Tak boleh. Itu kaedah. Sebab kalau kita pegang pada seorang, kalau seorang salah, sudah kita nanya kita. Sebab itulah saya nak sebut yang terakhirnya, masa saya belajar dulu, guru saya sebut sama, masa dia mengajar ni, pendapat ni, ni yang masyhur dalam mazhab ni. Dalam mazhab ni gini. Dia ayat lalu, okey, entah kena baca buku ni buku mazhab ni, buku ni kena baca. Dekat ada satu masalah dia ayat lalu, ni ada perbezaan mazhab, kena baca. Baca buku orang, baca buku orang. Sebab apa tu? Sebab kita bimbang takut jadi ta'assub. Bahaya gitu. Bahaya. Sebab tu tak boleh hati-hati. Kita janganlah kita tu, bila kita tak belagangi dengan seorang, kita tolak terus dia. Tu rugi kita. Tengoklah. Tengok dia. Mana kita kena hormat. Sebab kadang-kadang manusia dia sebab dia bahasa betul dia sebut tu. Kalau dia bahasa salah kita sebut. Tapi kita kata salah tongi-tongi, kita kata tongi-tongi, dia betul tongi-tongi bagi dia tu. Sebab tu kena beringat. Jadi biar sederhana kita. InsyaAllah hadirat kita akan bincang semula perkara ni. Banyak lagi perkara yang kita boleh sentuh lah berkenaan dengan ittiba' ni. Saya sebut ni bukan apa supaya kita, untuk kita mikir lah. Jadi asasnya hadirat, hak kita nak bincang hari ni tujuannya suruh semok amalan kita. Hak tu asasnya. Kita kena semok. Dia siapa-siapa boleh berlaku bila kita semok ke tak? Mesti kita ada boleh betul. Sama ada dia gini, ibadat ni ada yang ada salah, ada juga. Selagi ada tak tepat, selagi ada lebih afdal. Kalau buat gini lebih afdal. Tu tujuan semok tu. Betul dah cumanya ni lebih kuat. Tu kalau ngaji dia ada tu. Tu kita perlu semok dalam banyak perkara. Yang terakhir yang saya nak sebut sekali lagi hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kebaikan kepada kita. Kebaikan dalam bentuk agama bila kita usaha nak ikut sunnah ni. Allah buka ni, dia panggil pintu kebaikan kepada kita. Misalnya kita jaga sembahyang, kita jaga ni, Allah buka pintu kebaikan. Ulama kata orang yang jaga sunnah ni akan terbuka pintu kebaikan kepada dia. Saya nak ni, kalau nak tengok sini, ni ada kenyataan yang disebut alih tokoh tasawuf Junaid Baghdadi. Kata Junaid Baghdadi, dia ni lahir di Baghdad. Apa tahu Junaid Baghdadi? Hak ni orang panggil sebagai imam dalam tasawuf lah dia ni. Apa kata dia? Saya nak baca sikitlah sebagai penutupnya, lepas tu kita boleh bincang semula. Molek kata-kata dia ni. Ni kata Junaid Baghdadi. Dia kata at-turuqu ila Allah Ta'ala kulluha masdudatun 'ala al-khalq illa man iqtafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu fa inna turuqal khairat kulluha maftuhah alaih kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Junaid Baghdadi, jalan-jalan menuju kepada Allah Ta'ala semuanya tertutup rapat kepada makhluk, melainkan kepada orang yang mengikut jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan committed
mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kepada orang hak bermujahadah nak ikut cara hidup Nabi, akan terbuka kepada dia pintu-pintu kebaikan. Allah buka. Jadi mari rasa simpati kepada orang, rasa nak sedekah, tak sayang kepada harta, bila nak derma dia mari kebaikan-kebaikan. Suka tolong orang. Kenapa tu? Kerana dia nak ikut sunnah. Sebab tu kita tengok dia. Bab sunnah ni bukan bab orang alim. Bab ikut. Nak ikut sunnah, tu kena bincang suku pula bab sunnah tu. Lagu mana sunnah sebenarnya? Sebab dia ada satu tajuk lain pula sebelum sini. Iaitu tajuk yang berkaitan dengan seseorang tu dia jadi jauh dengan Nabi. Kenapa? Dia kemukakan 13 faktor dalam buku ni. Tu kita boleh bincang semula. Jadi gitu hadirat. Jadi kata Khatib Baghdadi, kenapa dia namakan Tariq Nabi? Kerana dia kata tengok kepada ayat Quran, laqad kana lakum, sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah itu satu ikutan yang baik bagi orang yang berharap jumpa Allah dan jumpa hari akhirat, dan dia akan ingat kepada Allah, dan dia telah ingat kepada Allah banyak-banyak. Jadi orang yang paling banyak ingat Tuhan, orang yang paling banyak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kata Junaid Baghdadi. Jadi berasas kepada hal ni hadirat, maka marilah kita, saya sendiri dan hadirat, kita semok semula amalan kita. Amalan yang saya maksudnya bukan puasa saja, bukan sembahyang saja hadirat. Kita nak tidur lagu mana, kita naik kereta lagu mana, kita jumpa dengan sahabat kita lagu mana, mari masjid lagu mana. Lama mari masjid duk buat, duk buat, duk kutih kapek, duduk gosok kaki. Kalau ada amalan tu kita buat hadirat, berhentilah. Sebab itu amalan yang menyebabkan kita tak boleh pahala mari ke masjid. Itu dia panggil sunnah tu. Sunnah ni bukan semaya, bukan puasa saja, kehidupan tu. Lagu mana kita nak biar serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena semok hadirat. Kukuk kita ni duk mari masjid sama, tapi kita ni jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang gitulah. Jadi setakat itulah hadirat. Minta maaf lah kerana ambil masa panjang. Jadi insya-Allah kalau ada ruang kita boleh bincang semula secara khusus. Tu saya sebut tu kerangka supaya kita nampak hidup kita ni hadirat kena sentiasa muhasabah. Itu satu konsep besar yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipanjatkan oleh para ulama. Ya, setakat itulah hadirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.